Imam Asim ni dia asal orang Al-Kaf atau Kufah ataupun Kafi ni dia orang Kufah, orang Iraq. Kemudian dia ada dua anak murid dia, riwayah tu anak murid dia Hafs dan dengan apa satu lagi dia panggil Tariq dia Asy-Syatibi dan Al-Jazari. Jadi guru Asim ni nama dia Abi Abdul Rahman Aslami. Depa ni mengambil bacaan daripada Abdullah Ibn Mas'ud. Bisa dengar Abdullah Ibn Mas'ud? Muka surat 3. Abdullah Ibn Mas'ud ni kalau dia baca Quran, sebiji macam mana Jibril mengajar Rasulullah. Suara dia sebiji dengan kira macam kelun lah kita kata. Kan? Kalau dia baca ni, burung tengah terbang pun punya sedap berhenti tu. Kita baca juga, burung tengah terbang, dia berak. Tak apa ni, tajik tak penting, makrif sukun ke mana apa ke mana. Okey. Jadi, ni saya benar-benar ni, saya kena ajak tuan-tuan. Sebab saya sebagai dia panggil Tariq lah, Tariq pada guru saya Arab kan. Di Universiti Melayu kami dia tu Arab tu. Dia lah mengajar kami kan. Tu pun macam-macam kena kan. Jadi guru dia ambil Osman bin Affan, Ali bin Abi, semua ni sahabat-sahabat besar Rasulullah ni. Daripada situlah ni dia panggil sanad, turun sampai dekat saya. Faham tak? Mana benda ni ributan. Apa maksud sanad? Dia perisai supaya benda tu tak seleweng. Faham tak? Menjaga makhraj dan sifat apa semua. Baik. Kemudian kenapa Islam hari ni kita nampak selaru macam mana? Sebab Nabi dah pesan. Nabi kata apa? Khairu ummati qurni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum. Umat sebaik-baik kata Nabi umat aku. Lepas tu kurun dia 100 tahun. Lepas tu kurun orang yang mengikut dia 200 tahun. Lepas tu kurun yang mengikut yang tadi kan. Wa tabi'in yang kita doa. Wa tabi'in tadi. 300 tahun ni Islam paling cantik. Lepas tu caca merbau macam Allah ni. Tak usah ada buat macam mana. Ada saja halangan. Kan? Melainkan tak boleh buat semua. Buat apa yang kita mampu. Itu saja. Kalau kita tinggal semua, Allah akan turun azab macam-macam. Yang berlaku di Syria bukan tak ada ulama-ulama. Ada banyak. Tapi tak berani nak sampai kebenaran. Maka Allah turun azab. Kan? Dia tanya tu. Okey. Kemudian kita ambil muka surat 4. Buka muka surat 4. Kita langkau-langkau sikit. Sebab saat kita nak masuk huraian panjang lagi. Baik. Kekeliruan kita hari ini membeza-beza atau mengasing-asingkan antara syariat dengan hakikat. Kita kata, oh aku ni orang hakikat. Syariat. Wahanya tak ada. Nabi tak pernah beza. Allah pun tak pandang macam tu. Biasa orang kawan-kawan. Pak Syekh orang syariat. Aku hakikat. Hakikat apa? Baca Quran pun tunggu langgang. Jadi macam itulah. Sebab apa? Abu Hurairah dia dalam hadis dia kata innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tak pandang jawatan rupa parah kamu. Apa yang Allah pandang hati kamu, qulubikum wa a'malikum, dan amalan-amalan kamu. Kemudian Allah mencerita pula dalam surah Al-Hujurat, Ya ayuhan nasu inna khalaqna min zakarin. Wahai manusia, kenapa sebut Allah sebut manusia? Allah tak sebut orang beriman. Sebab manusia tu semua hamba dia kan. Sesungguhnya kata Allah inna khalaqna min zakarin. Kami jadikan kamu daripada lelaki wa unsa dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban, daripada kaum-kaum dan berkabilah-kabilah puak-puak. Untuk apa? Liyata'aruf. Ta'aruf ni untuk kamu kenal mengenali kan. Inna akramakum, orang yang paling mulia kata Allah indallahi, di sisi Allah, atqakum, orang yang bertakwa. Itu saja. Dia tak pandang hang darjat macam mana. Hang baru belajar pun tapi bertakwa, itu yang Allah pandang. Bukan dia pandang pada ilmu. Innallaha alimun khabir. Allah itu sangat luas pengetahuannya. Baik. Maksud syariat, tauhid, makrifat dan fiqh ni Islam. Hakikat, ihsan, tasawuf, akhlak ataupun ruhiyah, ruh. Contoh, kita makan tu syariat. Kenyang tu hakikat. Ni contoh yang paling mudah lah. Jadi, nak dapat makanan yang halal tu, mesti kita kena tahu yang mana halal dan haram. Itu dia panggil makrifat. Macam juga solat. Kita tahu solat itu makrifat. Kemudian kita lakukan dengan fi'li, qalbi, lagi qauli. Pandai tu. Itu, bila kita buat pergerakan, itu dia panggil syariat. Dan hakikat dia kita akan mendapat khusyuk. Khusyuk, nak dapat khusyuk macam mana? Khusyuk tu tak tahu. Kita kena faham apa yang kita baca. Dan kena tahu rukun dia, apa dia rukun qauli, apa rukun fi'li.
Saya nak tanya satu, macam mana kita dapat khusyuk? Banyakkan kita solat subuh, betul? Allahumma hdina fiman hadid, apa maksud dia? Itu macam mana nak dapat khusyuk? Doa kunut lah. Tak apalah kalau di Mekah tak baca. Tapi kalau sini kalau kita sengaja tak baca, kena sujud sahwi. Sebab kita Syafi'i. Tapi di Mekah tak payah sebab kita menghormati orang sana. Asal dia dulu, asal Mekah dulu ada, faham tak? Tapi apabila Tok Saud dengan Tok Wahab dia, depa rampai kuasa. Depa mazhab lain, mazhab Ambali tak ada kunut. Jadi tak ada lah. Asal dah. Asal dulu Mekah dulu Imam Syafi'i. Kan Imam Syafi'i asal pada Madinah. Itu yang jadi Saudi Arabia tu asal Ketua Saud tu lah. Faham tak? Tapi tak boleh lah kita hukum hadis. Tak boleh, itu bukan kerja kita tu. Yang hukum depa tah lagi hebat daripada kita kan. Cuma yang tu lah. Macam dia berkata Pak Wahabi kan. Asal berkata ada Abdullah bin Wahab. Dia ni dia cukup straight. Hampa pergi semut duk kubur kepang kan. Jadi Nabi tu kubur sana, wali-wali mana ada? Sebab depa duk puja kubur. Pujalah Allah kan. Puja kubur. Tu tak apa lagi. Kalau di Malaysia puja agak minta nombor ekor. Okey, tak apa. Okey, berkata Imam Malik, man tafaqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaqa. Siapa yang dia berfiqh tanpa dia bertasawuf, maka orang tu fasik. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazaddaq. Barang siapa dia bertasawuf tanpa berfiqh, orang tu zindik. Tahu apa maksud zindik? Zindik ni contoh macam inilah. Dia tak solat. Tapi dalam masa tanya sifat 20 ke apa, semua dia boleh jawab dengan dalil akli, nakli, semua dia boleh jawab. Wujud tu dia boleh habang. Wujud tu tanda apa maksud Allah tu wujud, dia akan kata wallahu allazi khalaqas samawati. Dia boleh contoh, tapi dia tak solat. Orang ni dia panggil zindik, dia jadi kafir tapi dia tak sedar. Faham tak? Kita minta janganlah. Tadi fiqh tanpa dia mengaji sifat-sifat Allah tadi, kita mengaji tauhid apa semua, dia jadi fasik ya. Tetapi kalau buat cantik macam mana pun Allah tak terima lah. Yang ni kita takut. Jadi kita kena ambil dua-dua. Maka kata Imam Malik, bila ambil dua-dua ni, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqa. Itulah orang yang benar-benar hak. Ambil dua-dua sekali. Tapi sekadar yang kita belajar lah, yang kita mampu lah. Jangan terus ambil tinggi, ambil pada peringkat bawah, naik ke atas kan. Kemudian daripada Abu Nu'aim kata, man amila bima ya'lam warasahullahu ilmu ma lam ya'lam. Kita dah mengaji ni, dah mengaji tajwid, dah mengaji solat, dah tahu dah. Solat tengah malam buat tahajud. Kita mengaji sungguh-sungguh kan? Buat tertib, elok, jaga qauli fi'il qalbi. Allah akan bagi satu ilmu yang kita tak tahu. Inilah dipanggil ilmu laduni. Tahu? Kita dah tahu aku ilmu dah. Ilmu tu Allah ni bagi. Tapi kita kena buat fiqh cukup syariat, jaga elok-elok kan? Tetamu mai kita hormat. Ustaz mai kena senyum. Jamu makan lu. Ladun ni macam mana Ustaz? Ladun ni sisi. Ni tu aku. Di sisi aku. Di sisi aku. Di sisi Allah lah. Dia macam ni. Kalau kita tengok Quran kan. Tak apa. Okey. Dia macam ni. Kan. Ladunu. Asyik ladunu. Kan. Tapi bila dia tambah saya tu makna ya. Jadi dia akan buat ladun ni. Nampak tak? Kalau na tu kami, di sisi kami, laduna bisa dengar laduna kan. Tu ini kaedah penulisan di nahwu sorab, nanti datang mengaji ya. Pelan-pelan. Setakat ni boleh faham okey, sekarang kita nak berat sikit ni. Okey, kita buka surat 6. Muka surat 5. Okey, 5. Baik, yang ni kita kena tumpu betul-betul lah. Saya minta Ustaz Wahid tolong kod terlepas apa tak apa. Okey. Dia Ustaz juga tu. Dia Ustaz juga tapi anak murid saya. Cuma dia macam kadang-kadang biasa. Ustaz ni kalau bahasa betul profesor. Kalau yang mengajak dia panggil muallim, guru. Profesor tu. Di depan dia mesti ada apa? Ar-Doktor. Dia mesti ada tu. Ar-Doktor Al-Hashimun Ibn Ikhwan. Dia kena
ustaz di belah-belah sana lah, belah Mesir apa semua. Kita ni ustaz ni boleh baca doa selamat, baca doa kahwin, ustaz lah. Tak apa, baru nak start. Profesor. Taraf profesor. Okey. Okey ya, Allah. Ya, betul. Ya, betul. Ni kalau ikut tajwid nun mati bertemu lam jadi idgham maklum. Bila gunah kot. Tak apa, lama. Ma'arunah nun mati bertemu dengan kalau ma'arunah ya wa min. Tengok Pak Isuk dalam dendiam tu. Dendiam berisi Abang pilih yang mana? Okey, tak apa. Baik. Boleh nampak kat belakang? Boleh ya? Baik. Kalau kita tengok sepintas lalu dalam ni dia ada border dia ni, border. Dia ada furqan dia. Pemisah dia ni. Yang ni asyhadu satu, la ilaha satu, Allah satu. Kalau kita mengaji nahwu dan sorof, kalau huruf ni depan alif, belakang dia ada buat ni. Kalau tengok Quran lah, tak apalah lah ni kita tak apa nak pandai lagi, tak apa. Bila lama kita akan biasa, kita akan tengok, tahu dah. Yang ni dia panggil fi'il. Fi'il mudhari'. Kalau bahasa orang putih dia panggil present tense. Baik. Ingat Anita Sarawak. Kenal Anita Sarawak? Kenal tak apa? Bagus. Baik. Saya tulis ni ya. Dia asal perkataan syahadah. Faham tak? Asal perkataan ni. Kalau dalam kamus kita buka yang ni, makna kata menyaksikan. Tapi kalau nak ikut, dia ni sebenarnya ada ayat ni. Dia seorang lelaki telah menyaksikan. Maksud ayat penuh, tapi Arab tulis gitu ya. Dalam kamus semua pakai fi'il madhi, dia panggil fi'il madhi. Tetapi bila ada ya ni, belakang dia huruf dhammah ni, tengok Anita Sarawak alif, nun, ya, ta. Anita. Kalau dia duduk depan dia tadi alif kan? Ashhadu. Aku naik saksi. Ana ni. Alif ni jadi ana. Alif, nun, ta. Okey. Sorry. Alif ni ana. Tapi kalau dalam Quran jangan baca na panjang. Kalau baca Quran kalau sebut tak apa. Kalau Quran dia kena dia atas tu dia buat bulat. Pendek ya. Kalau panjang dia jadi kami. Nahnu. Faham tak? Wa ana minal dia tak boleh wa ana, salah. Faham? Kita baca kan wa ana minal muslimin. Okey. Nun ni dipanggil nahnu. Apa maksud nahnu? Nahnu, kami, kita, campur lelaki perempuan, pondang, darai semua campur sekali. Abang Abang Sajat semua sekali masuk. Okey. Ya ni maksud dia huwa. Dia seorang lelaki, huwa. Ta ni untuk fi'il mudhari' tau. Ta ni anta. Alif, nun, anta. Engkau seorang lelaki. Kalau perempuan, anti. Okey. Baik. Macam ni, aku naik saksi. Nampak? Kalau dia kata ni, kalau nun tadi jadi nashhadu. Kita semua naik saksi. Kalau ni
Ni kena mengaji ni. Tak apa, pelan-pelan. Dia seorang lelaki naik saksi. Kalau yang ni tashhadu. Senang tak? Engkau naik saksi. Faham? Jadi kalau yang dalam ni asyhadu, aku naik saksi. Ni dia panggil haraf nasab. Jangan pening tak apa. Ni memang kaedah penulisan. Haraf nasab. Haraf nasab macam mana? Kalau ada ni selepas huruf dia mesti duduk baris atas. Dia tak boleh duduk baris bawah. Cuba tengok. Wa asyhadu anna Madar. Pandai dia dapat tangkap tu. Dia tak boleh Muhammadur. Nampak tak? Betul kalau orang bang. Asyhadu anna Muhammadur. Nampak? Dia Muhammadar. Sebab dia ada kalimah ni. Ni dia panggil haraf nasab. La ilaha ni, bila ada nafi ni dipanggil nafi jismiyah. Ni nafi ilaha ni. Isbat Allah. Yang ni yang Tok Guru kita ajak, ni peringkat mula. Ni nafi jismiyah. Jismiyah tu maksud dia semua jenis lah. Semua jenis yang kita faham, apa yang kita ingat, apa ideologi ke, undang-undang ke, selain daripada Islam, semua syirik dengan Allah. Sebab tu orang sembelih tak sah tau, kurban ni jaga. Kalau dia kata ada undang-undang lain hebat daripada Allah, lembu tu jadi macam bangkai. Bukanlah kita nak ni hukum macam tu. Kalau saya buat keluar macam tu pula, duduk suk muka depan saya. Tarik balik. Tapi hukum dia macam tu. Sebab tu syahadah ni kena penting. Sama mana kita nak solat ke, nak haji ke. Kalau syahadah tak betul, sayang tuan-tuan, sayang. Tak apalah ni. Tak apalah. Ni niat kita belajar. Bukan kata kita terus pandai. Orang tak beranak-beranak terus berlari kan. Macam tu lah. Baik. Jismiyatun. Baik. Jadi ada kalimah la ni. Kalau ada kalimah la ni, ada ilaha. Sepatutnya ada macam ni. Sepatutnya ilahun. Faham tak? Sepatutnya ilahun. Yang ni, kalau kita mengaji esok, kita nak kenal isim. Siapa biasa mengaji bahasa Arab? Peringkat asas tak apa? Kita baca... lupa dah. Yang tu Ustaz tak boleh buat apa-apa. Macam mana kita nak kenal isim? Tuan Syekh. Macam mana kita nak kenal isim kalau kita mengaji Quran? Dia bahasa Arab ni ada 3. Dia ada panggil isim, fi'il, haraf. 3 benda ni. Isim ni kata nama dan kata sifat. Fi'il ni perbuatan. Sama ada perbuatan yang sedang berlaku, akan berlaku dan telah berlaku. Yang telah berlaku dia panggil past tense lah. Fi'il madhi. Macam mana kita nak kenal? Kalau tak kenal, senang saya nak goreng. Itu yang saya tanya. Dah tak goreng lah. Bila kita baca Quran, kita akan tahu. Oh, ni fi'il, ni isim. Dan kita tahu ayat tu. Bila kita baca Quran, nanti tengok hak belakang tu yang saya tulis kan. Macam mana semut cakap. Kita nak tahu semut cakap tu jantan ke tina. Hak cakap seorang kan banyak. Yang kita dah baca doa, imam dah baca. Saya tengok imam. Imam dia dah baca. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hak doa tu dalam Quran cerita berapa orang? Dia kata doa Nabi Adam. Betul yang Nabi Adam, tapi berapa orang kata? Macam mana dia tahu 2 orang? Macam mana? Anda tahu tak? Dia tak boleh kata 2 orang, tapi macam mana nak tahu 2 orang? Macam mana dia tahu tulisan tu? Okey. Betul dah jawapan 2 orang tu, cuma dia tak tahu. Kalau seorang, ni nak contoh ni, seorang dia sebut qala seorang. Kalau 2 orang dia akan jadi qala, la ada 2 harakat. Faham tak? Sebelum doa tu cuba tengok Quran tu. Sebelum doa tadi, Rabbana tu qala Rabbana, tu 2 orang. Faham tak? Kalau ramai dia akan jadi qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu kalau ramai. Ni semua kita kena mengaji ni baru kita tahu. Kalau kata tu perempuan macam mana kita tak tahu? Dia lelaki perempuan dah, darai perempuan tak ada. Salah. Mengaji lama memang salah lagi.
Qalat. Dia ada ta ta'nif. Jadi lat. Tak apa, ni kita mengaji pelan-pelan, tak apa. Ni pangkat mula pening sikit, tak apa. Kan? Okey, tak apa. Baik. Sepatutnya ilahun ni kita dah ingat ilahun ni apa? Kalau kita tengok terjemahan, kita tengok dalam tafsir dia tak cerita tu, terjemahan dia kata Tuhan. Sebenarnya bukan Tuhan. Selain daripada Allah, itulah dipanggil makhluk kan. Selain daripada Allah, Allah mencipta benda tu. Tak, selain daripada Allah lah. Cipta dalam bahasa Arab dia panggil khalaqa. Bisa dengar? Khalaqa. Ni cipta. Khalaqal insa kan. Tapi kalau kita belajar lagi, mim baris atas, di bawah depan dia. Mim baris atas. Makhlukun. Makhluk lah. Selain pada Allah adalah makhluk. Termasuk dia kata ilahun tadi. Faham tak? Pahaman ni. Apa juga lah selain daripada Allah. Itulah ilahun. Bukan ilahun tu Tuhan saja. Memanglah bahasa betul memang Tuhan. Tetapi selain pada Allah tu itulah ilahun. Roh, binatang, tumbuh-tumbuhan, akal, fikiran. Faham tak? Faham tak? Tapi itu kata ilallah melainkan Allah saja. Kalau kita ambil lain, contoh kita ambil undang-undang. Contoh kita tahu undang-undang Allah ni ya. Ambil undang-undang orang putih ni ya. Sedangkan Quran kata lain. Sebab itu hakim yang mengaji. Siapa bisa pergi mahkamah syariah? Hakim yang mengaji bab akidah ni, sebelum dia jatuh hukuman, dia akan kata apa? Berdasarkan kepada kuasa yang telah diberikan kerajaan kepada saya. Dia akan kata tu dulu. Kamu yang berzina ini disebabkan dah rasa nikmat perkahwinan, kalau mengikut hukum syarak, kamu direjam dengan batu. Tetapi kuasa yang dibagi pada saya, nampak dia lapik kuasa lagi. Dia fulus. Nampak tak tuan-tuan? Mana dia berlapik, dia tak hina Islam, tapi dia kuasa dia takat tu dia ada. Jadi kalau dia pakai juga, dia tak sebut lapik itu, maka dia bersyirik dengan Allah. Faham tak? Tu orang mengaji tinggi tu. Tambah kita yang tak tahu apa. Tak tahu dia suruh mengaji. Jangan tak tahu baik pi. Yang ni Allah marah. Dia panggil bodoh sombong. Kalau jakar sombong tak apa lagi. Okey. Jadi makhluk. Makhluk pun dia panggil. Bisa dengar syai'un, sesuatu. Sesuatu pun dia panggil makhluk juga pun. Kan dia kata innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah tu berkuasa sesuatu kata sesuatu. Allah berkuasa lah. Sebab sesuatu tu makhluk dia. Faham? Ataupun dia panggil mungkin. Kita lama panggil mungkin. Mungkin siapa mengaji sifat 20 ke Usuluddin dia akan jumpa benda ni. Benda-benda ni kenapa di masjid orang tak contoh? Saya apa heran? Senang jawab. Nampak? Itulah daripada dulu. Tak boleh. Makna memang Tuhan, tapi di sudut definisi tu, istilah yang nak bagi kita faham tu. Selain pada Allah tu Tuhan lah. Roh lah, anggota kita lah, kan? Nyawa lah, macam-macam pahaman-pahaman, kan? Tu semua. Sebab itu Allah marah. Sebab itu syirik ni asal perkataan share, syarikat. Syirik tu syarikat tu, share. Dia ada pengarah, ada timbalan pengarah. Syarikat. Contoh macam orang lelaki lah, ada bini. Mau tak bagi bini dia share wang? Mampu tak mau kan. Mati tak apa, tapi dia kahwin lain tak apa. Itu lain. Marah. Jadi macam tu kan. Kita tak boleh. Mana kita Allah macam tu, dia marah. Aku bagi rezeki pasal kenapa hangpa membesarkan orang lain? Kenapa hangpa tak sembah aku? Kan dalam masa sama ada orang lain berkuasa. Itu. Okey, sekali ada ni tak berat lagi, sekali 5 lagi berat. Saya cerita ni dulu, kan. Jadi kalau ada ilahun, dia buang ni lepas kalimah la ni depa tak nampak kot ke. Kameraman usah macam tu. Orang belakang tak nampak, tak apalah. Ada kalimah an ni harap nasab. Selepas dia mesti isim baris atas. Ada kalimah la ni, kemudian sepatutnya isim tadi, isim ni dia kena ada 2 baris di atas. Sama ada baris 2 di atas, 2 di bawah, 2 di hadapan. Itu kita nak kena isim. Dia ada 5 benda nak kena isim ni kalau kita baca Quran ni. Pertama dia ada alif lam di hadapan. Ni dah kena ngaji ni lah lain kali. Kalau tak ada alif lam dia mesti ada tanwin. Tanwin tahu apa dia? Tanwin tu 2 baris di atas lah. 2 baris atas, 2 di bawah.
Mana macam ni lah tanwin. Faham tak? Kalau dia tak ada tadi, macam dia nak mudah fi'il kan, dia nak bersandar. Dia akan buang satu. Macam kita kata tadi, Usuluddin, Rasulullah, ya, nampak tu. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia mesti selepas dah huruf jar. Huruf jar dah apa? Pening pula huruf jar pula nak ingat. Dia ada 9. Min ila an ala fi bilika roba. Tak apa, benar ni. Pasal apa kita boleh sembang? Sebab hari-hari kita duduk sembang. Tuan-tuan jangan sembang. Entah Quran tak pegang apa. Bukan masalah. Macam mana kita tak rasa Quran tu sebagai perlembagaan kita? Kalamullah. Sebab kita tak mau menghayati. Orang dulu, dia boleh duduk dengan Quran tu 3 hari 3 malam. Dia boleh duduk sampai dia boleh buat kitab. Kita boleh, lah ni baru saya dapat faham tau. Kenapa orang muda lah ni boleh duduk dengan handphone 3 hari 3 malam sampai tak balik pada? Pasal apa? Duduk main game semua. Pasal dia rasa seronok. Orang dulu dia seronok dengan Quran sebab motivasi diri dia. Ilmu. Kemudian dia banyak cipta. Masuk, kat terbang tu bukan orang kafir buat, orang Islam buat. Masuk Ibn Sina apa semua. Ni kita catat ni benda panjang cerita ni. Kan? Kita baca Quran betul-betul faham. Buang syirik tu penting. Kan? Tak apa. Jadi, ilahun. Contoh kita tengok ni kan. Kalau dia ada la ilaha ni, dia buang baris ni, tinggal satu baris tu duduk di atas. Yang ni dia panggil ghairu mansurih. Nak ingat ghairu mansurih pula. Tak apa, tak ingat. Kalau ada satu ni, dia buat la ni, dia menafikan semua ayat tadi. Faham tak? Dia menafikan semua Tuhan tadi. Tuhan yang kita ingat lah, selain daripada Allah tu, dia menafi semua. Itu maksud dia. Contoh dia, bila kita baca Quran, zalikal kitabula raiba, kan? Sebenarnya raibun. Tapi kenapa dia buat raiba? Satu huruf Al-Quran pun kita tak boleh buang tu. Kalau buang, pertama kita kafir. Betul? Ragu pun tak boleh. Nampak? La raiba. Tengok tu saya tulis tu. Ada raiba. La raiba fihi. Tengok. Ayat Quran satu huruf pun tak boleh ragu. Apatah lagi buang. Ragu pun tak boleh. Satu saya kata, bila kita baca selepas ayat kursi. Dia berkata selepas ayat kursi, ayat meja. Nak murid pandai. La ikraha fid din. La ikraha. Katanya ikrahun. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan dalam agama. Islam dia tak buah pedang nak masuk Islam tak. Tetapi bila dah masuk Islam, memang ada paksaan. Kena ikut betul-betul. Kena betul-betul cuci syirik betul-betul. Kena mengesahkan Allah. Dan Quran kurang-kurang sehari, bagi orang yang baru nak belajar, 50 ayat. Tak ada, sikit-sikit boleh. Apa syirik tu memang nak dihabiskan betul? Kena habis lincin. Clear betul. Macam mana kita nak clear? Ada tak boleh pakai. Cepat-cepat kita kata, ada cara dia tu. Ada cara dia. Astagfirullahaladzim. Rabbana zalamna pun boleh baca. Tapi kena selalu ingat, apa semua ni, semua hak Allah itu dia. Kita saja kata itu boleh kenyang. Kalau kita kata makan boleh kenyang, kita jadi faham qadariyah. Makna kata makhluk berkuasa ke atas segalanya. Nampak tak? Makhluk selain daripada Allah. Ataupun makhluk boleh bagi bekas. Sedangkan semua tu, tapi niat tak ada. Tidak bisa. setiap perbuatan disertai dengan Allah pandang pada. Dia kan pandang pada hamunya ni, tak ada. Itu kalau niat tu. Ah. Yang boleh terlintas jadi. Itulah. Terlintas kita istighfar. Tapi itu dia suruh istighfar. Macam kita bawa ke kerja kan. Contoh macam kita solat. Macam-macam lintas kan. Kalau barang hilang, kita solat lah waktu solat. Dia boleh tahu tak mana. Tetapi apakah selamanya kita nak ikut tu? Yang ni. Macam mana cara tu kita nak buang tu? Baik, ya. Satu lagi, la syai'un, la khairun. Arab bila dia marah kita, dia kata hang ni satu, kalau belah utara pergi sekepiang satu sim pun tak guna Utara pergi sekepiang hang ni sekepiang pun tak guna Contoh la khaira dia kata. Memang dia tak suka kita lah. Dia la khaira dia kata. Ukhrut fil alsil dia kata. Keluar pada bilik aku dia lah. Satu dia tak pandang kita lah. Nampak tak? Tu dia punya marah tu. Tapi bila kita nak jawab balik kata, jawab kan. Hasbi Allah ni'mal wakil. Dia tarik lah. Apa? Cukuplah Allah sebagai pemimpin aku. Bukan hang kata. Tu dia. Weh, pandai Melayu dia dah. Tu cara tu saya bagi point tu. Okey ya? Baik.
Rukun syahadah, kita tengok rukun syahadah, faham. Kalau dalam akademik dia dua ya. Lafaz di mulut, tasdik di hati. Itu yang sekolah-sekolah belajar. Termasuk universiti pun. Tetapi ini Ustaz Mak Isa. Dia detail lagi lah. Kan? Kita kena faham apa yang kita ucap tu. Kalau kita tak faham, tak sah. Kan? Yang kedua, tasdik, membenarkan di hati. Asal perkataan siddiq tu. Kemudian lafaz dengan lidah, lakukan dengan anggota badan. Sebab dia ada hadis tu. Ta'riful al-iman, aqdu bil qalbi, wa iqrarul bil lisani, wa amalun bil arki ataupun jawarih. Kan? Iman itu dia kena tasdik di hati, lafaz di mulut, amal dengan perbuatan tubuh badan ataupun jawarih. Jawarih itu perbuatan dan di tubuh badan. Baik. Kemudian syarat sah syahadah ni dia kena nafi ilaha ni. Ilaha ni kena nafi. Ada tu ni nafi ismiyah. Oh. Ada pula yang kata nafi isbat ni nonsense macam mana? Nafi isbat ni nonsense. Tak betul lah. Dah. Dia tak ikut display mu. Kadang-kadang Yahudi pandai. Yahudi dia pandai. Dia akan putar belit. Bukan biasa-biasa ustaz itu. Tak apalah. Dia pahaman dia tu. Tetapi inilah nafi isbat. Kalau kita tak nafi, kita nak isbat apa? Kan? Habis tu dia nak fahaman macam mana? Tak tahu. Kalau dia sendiri pun dia tak tahu, macam mana dia nak beritahu kat orang? Dia kata Allah memakai sifat Allah, makhluk memakai sifat makhluk. Habis tu macam mana kita nak praktik? Tak tahu. Habis tu kita pun terawang-rawang. Kita tak dapat line yang clear. Ni nahu sorof. Ikut nahu dan sorof. Nafi. Nafi ni menolak. Ataupun deny. Deny. Nonsense. Nonsense lah. Cannot be used. Okey. Yang ni isbat. Nyatakan Allah ataupun mengiyakan Allah. Ni isbat. Yang ni dua ni. Rukun ni. Apa ni syarat syahadah. Sah syahadah. Jazam yang putih. Apa maksud jazam? Jazam ni mana 100% kita kena tahu. Start daripada kita lafaz sampai kita nak nafi, isbat, kita kena tahu 100%. Kalau kita ragu-ragu apa, macam mana, tak boleh. Kemudian zon ni 75. Was-was dia ada waham. Tu nama tu. 25 yang kita tahu, 75 kita tak tahu. Kalau syak ni, sebab itu bila kita ditangkap polis, kamu disyaki, dia tak ada jatuh hukum. Saya 50-50. Kalau dia dah bubuh 75 tu zon lah. Okey. Kemudian taklid. Taklid ni ikut-ikutan. Aku solat, ikut orang solat. Aku berwuduk, ikut orang wuduk. Kan? Waham tu dah cerita tadi. Was-was tu. Baik. Apa maksud dalil? Dalil ni dia ada dua. Dalil ni hujah. Sama ada akli, akal ataupun nakli. Nakli ni nas. Nas ni Al-Quran dan Al-Hadis. Okey, batas syahadah. Yang ni pun banyak ni. Batas syahadah kalau nak ikut dalam apa ni, silibus ni dia dua ya, syirik khafi dan syirik jali itu ya. Kan? Kalau yang jali ni yang kita nampak, yang jelas. Contoh semua tokoh itu yalah kan. Tapi dalam Ustaz Mak Isa dia syirik jali dia lain. Dia boleh pegang, boleh rasa. Tu kita kena nafi tu. Duduk tang kita tu. Bukan yang tu kita tak sembah lah tokoh-tokoh tu kan. Tapi kalau khafi, kalau dalam silibus, dia ni macam ujub, riak, takabur. Itu semua tu boleh batal syahadah tu. Tapi ustaz ni dia lain sikit. Kan? Dia tersembunyi juga, tapi tersembunyi yang macam mana? Kalau kita kata berkuasa, Muhyiddin pun berkuasa. Mahathir dengan Anwar gila kuasa. Bukanlah nak kata caja. Contoh, pasal dia berebut lagi tu. Lalas Syafi'i pula, Sabah punya. Dia politik tak boleh. Allah pun berkuasa. Kuasa yang macam mana? Nampak? Yang ni yang kita nak buang syirik ni. Kalau kita kata dia kuasa dia terbatas. Tapi kuasa Allah tak terbatas. Kan? Dia ada kaedah dia lagi. Okey. Baik. Kemudian menafikan sifat rububiyah. Sifat rububiyah ni rob lah. Menafikan. Dia kata ni alam ni semula jadilah. Tak. Mesti ada yang mengatur. Lepas tu syaitan ni tadi lah wujud, riak, takbur, dendam apa semua. Dendam ni dia lain sikit. Kata yang tuanku kita, arwah tuanku kita, hawaniyah, haiwan. Hayawaniyah tu. Hayawaniyah. Haiwan yang macam mana? Kita tengok lembu. Dia berak mata jalan lah. Kan? Dia bukan tahu rasa malu pun.
Kadang-kadang saya tengok orang lalu lebuh raya kan, naik motorbike besar. Lah tengok tua-tua dah, berhenti tepi jalan, kecil tak tahu lah. Orang lelaki ya, orang perempuan dah. Orang perempuan tu. Lah, orang lelaki tak ada malu. Dia boleh jaga tu. Kalau sangkut akidah kita, dia boleh akhlak. Kena jaga sampai tu orang dulu. Orang dulu tertib. Tertib orang dulu. Kan, satu lagi. Kan, satu lagi ya. Satu lagi ni sifat-sifat lembu ni. Isyak rokok merata tempat. Rokok fatwa dah haram dah. Kalau kita tak boleh lawan, saya pun dulu isyak rokok. Tapi duk kena bantai. Bukan Ustaz ni bantai. Lama lah sebelum tu lah. Dulu tahun 70-an. Kami 70-an tu, penuri ya. Rokok kami makan free. Curut cat tekor. Tahu tak? Dia pilih. Curut rokok, ceklat hack. 3 tu ya. Free. Mentara, pergi sana pergi mentara lah kan. Free. Kan? Lepas tu pula rokok dia boleh tin. Siapa tin kan? Road Rider. Tu dia. 50 batang duk tu. Kan? Kalau dia masih lagi isap rokok, fatwa pun, saya biasa pergi Jabatan Mufti, saya biasa sembang kan. Gamak Mufti pun ada dengan saya. Ni Mufti lah ni. Dia kata nak buat satu fatwa tu 3-4 tahun kaji. Lepas tu buat kajian dengan doktor lagi. Nak mengharamkan fatwa rokok tu. Tapi kenapa orang kita masih buat? Bila dia buat tu, syirik dia boleh lepas tak? Tak lepas. Kita jangan ingat-ingat. Sebab salah satu dia, rokok tu saham yang paling tinggi jadi orang Yahudi pegang. Dia untung tu dia bunuh orang Islam pula. Secara tak langsung kita bunuh orang Islam kita. Pertama merosak diri kita. Yang kedua kalau kita hafal apa payah nak ingat. Ni adik-adik muda jangan isap rokok, kalau tak isap rokok jangan duk belajar. Saya dah kena lah jenuh nak berhenti rokok. Masalahnya kerajaan yang kerajaan bayar duit gaji saya yalah. Dah ada itu risau. yang kita orang isap rokok Suria itu tu. Yang tu bantu negara jiran. Jadi ni atas kita lah, kita cuba sebab kita nak jadi orang yang baik. Allah dia tak tanya esok hang salah kerajaan, hang salah mak dak. Kamu datang pada aku ni illallah ni dengan liwahdi sendiri-sendiri tanpa membawa apa-apa pertolongan dan terputus kamu dengan mak bapak kamu, anak-anak kamu semua tak boleh tolong. Kamu seorang-seorang kamu. Ibarat kita nak jumpa orang besar lah, tak ada pengiring. Kita takut dah apa dia nak tanya kita. Kan? Ni nak masuk pun 2-3 orang kapit kita masuk sembang. Ni jumpa dengan Allah seorang-seorang, Allah nak tanya kita ni, apa yang kita tak jawab ni? Ni asyhadu pun tak lepas lagi ni. Macam mana tu? Tak apa saya. Ada lagi. Kemudian sifat jibuniyah ataupun sumiyah. Dendam mana serigala tu, dia sifat-sifat dendam. Okey, tak apa. Okey, kemudian kita buka muka surat ni buka 6, sekali kita ke dalam sikit. As-sidq wal masduq, sifat-sifat Nabi ni, sifat Rasulullah. Sifat yang bersifat benar dan dibenarkan oleh orang ramai sama ada kawan atau lawan. Ni sifat Nabi. Nabi dia tidak ada rasa sifat balas dendam walaupun musuh dia. Nampak dia sifat memang terpuji. Jadi kalau 4 sifat ni yang kita amal, siddiq, amanah, tabligh, fatanah, maka dia tambah dengan satu sifat lagi, dia panggil al-ardul basyariyah, sebaik-baik makhluk di muka bumi. Itu yang Allah suka. Kenapa dunia hari ni jadi porak-poranda? Sebab sifat ni tak ada. Kalau kita pegang sifat ni, orang Yahudi pun takut. Tapi Yahudi tahu, orang Melayu kita kan utang bayar. Kroni. Jadi macam mana? Wahanya bukan kata Malaysia ni kaya nak tahu. Kaya. Cuba kita tengok bila berlaku virus kan. Bila kerajaan nasional duit simpanan kita habis 2 trilion ada. Simpanan reserve kita. Nampak tak? Bukanlah kita nak ni cuma general knowledge. Kenapa masa bukanlah ni saya kata apa-apa asyik ni. Dah ni kita nak ambil buka minat. Duit kita ada. Kenapa masa kerajaan Pakatan Harapan pinjam duit samurai, duit Jepun. Nak menandakan Malaysia nak bankrupt. Tapi Allah tu maha kaya. Menteri Kewangan kata duit kita ada simpanan hampir 2 trilion lagi, tak payah pinjam. Tapi tu dia boleh bagi basah, kering, semua boleh bagi. Dan Elon saya pun naik, alhamdulillah. Dan ni balas sembang belah masuk ni syirik tak lepas. Tak. Saja sembang. Rezeki, alhamdulillah. Hadza min fadli rabbi. Kalau kita nak pasal mai syirik, sebut dah benda ni. Ini semua adalah anugerah pada Allah. Kembali pada Allah balik. Hadza min fadli. Saya tulis ya. Ingat ni nak jaga kita supaya jangan tersyirik. Biar dia main benda tu kan. Dia main rasa kembang, pungkung. Jangan.
Hadza min, ni ayat Quran tau. Fadli. Fadli. Ini adalah nikmat daripada Allah. Fadli tu nikmat. Abang tu tak apa. Ini nikmat anugerah daripada Allah ni. Allah min fadli Rabbi. Belakang ada Rabbi. Hadza min fadli Rabbi. Hadza inilah ini hadza. Kalau bahasa Arab dia panggil isim isyarah, kata nama tunjuk. Gila isim tu dia maknanya isim tu nama-nama. Bila mengaji pondok, kami siapa bisa mengaji pondok tahulah, adik-adik apa semua yang bisa mengaji lah. Sebelum tidur kami tak ada bantai. Pondok ni yuran setahun RM12 pun tak ada duit nak bayar. Hari doa satu tahun 80-an lah. Ya Allah, bagilah siapa-siapa mati hari ni. Bila kami solat mayat dapat RM5. RM5 tu yang tu lah buat kami belanja. Walaupun cara tu tak betul lah, tapi budak-budak kan. Mak pak tak ada duit nak bayar. Makan pun kami RM20 setahun nak bayar susah. Tidur ni atas tahu buah nyok, dah buah isi dah tinggal. Yang kita dapat buat bantai. Bila buat bantai, lapik kepala, nak hafal fa'il tadi, isim tadi, wah mahum tadi kan. Nak hafal tu duduk tidur. Fa'ala fa'alu fa'alata fa'altuna fa'alna. Teklik. Fa'alu fa'ala tu tidur. Bila dok hafal apa tu, itulah kata gila isim tu, dok hafal nama, isim tu kata nama. Bukan isim dok jalan tak betul. Itu tak ikut nahwu dan surah. Itu yang dia cakap seseorang itu lain. Pasal apa? Penjajah dah berjaya menanam kita punya perasaan ni sebab saya sendiri saya tahu. Saya duduk dengan keluarga saya ada dua lah. Satu yang minat agama, satu tak minat, tapi yang tak minat ni kaya selalu macam tu lah. Dia kata kalau hang pergi mengaji agama, satu sen pun aku tak support. Nampak? Tapi kalau hang masuk dalam institut ke apa, semua hidup aku jamin. Nampak? Lepas tu dia pesan lah, jangan duk mengaji agama nanti gila. Sampai macam tu. Tonton 70-an, 80-an. Sayang tak? Habis tu berlaku satu kematian adik-beradik, kematian. Masa tu musim orang pergi Mekah. Sebelum nak pergi orang kerap pergi umrah lah, sebelum bulan puasa kan orang pergi umrah. Imam-imam pun banyak jemputan lah sebab nak masuk awal Ramadan, orang nak buat kenduri panggil. Imam tak main. Tak ada orang nak buat tahlil. Duk cari muka hak dia kata gila isim tadi buat tahlil. Bila buat apa tu kita baca doa dengan tahlil dengan bagi makna apa semua. Terus peluk dia kata, inilah nak menakan aku. Tu dia. Tidak kata kita gila isim. Nampak tak? Ni Ustaz Kazim balik daripada Mesir, lepas tu dia pergi Jordan, balik mai tahun saya ingat tahun 86 7. Balik mai Malaysia, kerja, ngajak sebulan RM400. Cikgu yang mengaji universiti ni keluar RM1,200. Nampak beza lah. Habis siapa nak mengaji agama? Kan? Patutnya agama ni kena bagi double lagi. Tapi tu budak-budak tak minat agama, termasuk dengan saya ni pun dulu. Lah ni minat tak minat kena push. Okey. Okey Baik. Jadi kalau semua tadi kita buat dia jadi al-ardul basyariyah, sebaik-baik manusia di muka bumi Allah. Okey, sekarang ni saya minta ni sahabat kita tolong ni saya.